فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, yang mana kita telah selesai pada bab yang ke-8 sebelum ini tentang kelebihan azan. Maka kita masuk kepada bab yang ke-9, Al-Bab At-Tasi' fi fadilati salatil jama'ah. Bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Ini hubung kaitnya dengan bab yang sebelum ini menyatakan tentang azan, yang mana azan itu adalah seruan untuk menandakan masuknya waktu dan seruan untuk mendirikan solat berjemaah. Maka setelah selesai bab menyatakan tentang azan, maka pengarang memasukkan bab yang seterusnya, iaitu tentang fadilat solat, mendirikan solat berjemaah. Bab yang ke-9 pada menyatakan fadilat sembahyang berjemaah. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, berpesan akan daku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya bagiku, hai Abu Hurairah, sembahyang olehmu berjemaah, dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan engkau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjemaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjemaah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita mendirikan solat berjemaah fardu maghrib sebentar tadi, ya. Maka inilah yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan, ya, sebagaimana yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, supaya mendirikan solat berjemaah ini melazimkan sembahyang berjemaah. Kerana apa? Sembahyang berjemaah itu akan memperolehi ganjaran yang lebih besar daripada sembahyang secara bersendirian. Walaupun kita tak mampu untuk berdiri dalam solat berjemaah, maka kita dibolehkan untuk bersolat berjemaah secara dengan duduk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salati rajuli wahdahu 25 darajatan wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ati ala salatil mufrad. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati, yakni fadilat, kelebihan solat, jadi sembahyang secara berjemaah, ala salatir rajuli wahdahu, atas seorang yang bersolat secara bersendirian, ini solat seorang lelaki, ya, secara bersendirian, 25 darajatan. Ini fadilat sembahyang berjemaah atas solat secara bersendirian. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala 25 darjah.
martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan solat berjemaah itu ganjaran pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih bagi mereka yang mampu untuk mendirikan solat berjemaah. Wa fadlu solati tatawwu'i fil baiti, dan fadilat, ini kelebihan solat tatawwu'. Tatawwu' ni adalah solat-solat sunat. Jadi kelebihan solat-solat sunat ni dalam untuk kita mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat yang fardu tu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mana telah difardukan atas setiap hamba, namun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, maka dianjurkan supaya kita memperbanyakkan solat tatawwu', ini solat-solat sunat. Jadi di manakah afdalnya kita melakukan solat-solat sunat ini? Wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ati ala salatil mufrad. Jadi kelebihan solat sunat di rumah ala fi'liha fil masjid, atas memperbuat akan dia pada masjid, ka fadli salatil jama'ati ala salatil mufrad, seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang orang munfarid, ini sembahyang secara bersendirian. Jadi kalau solat berjemaah itu afdal, ini fadilatnya adalah lebih jika kita mendirikannya secara berjemaah di masjid. Manakala bagi sembahyang-sembahyang sunat pula adalah lebih afdal untuk kita mendirikannya di rumah. Di rumah kita. Ini kalau untuk solat fardu tu, untuk solat sunat qabliyah tu, kita boleh buat di rumah, ataupun solat ba'diyah selepas fardu tu boleh kita buat di rumah. Atau apa saja solat-solat sunat yang lain, solat isyraq ke, solat duha ke, atau solat tasbih ke, atau waktu malam kita nak solat tahajud ke, atau solat awabin ke, solat witir ke. Jadi solat-solat sunat seharusnya kita perbanyakkan di rumah kita supaya rumah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana solat adalah suatu zari'ah, satu jalan untuk kita meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat itu sendiri merupakan doa memohon rahmat. Seperti mana kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah kau limpahkanlah rahmat. Solat bermakna permohonan rahmat. Jikalau dinisbahkan kepada hamba, jikalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurniakan, memberikan rahmat kepada sekalian hamba-hamba. Jadi sembahyang berjemaah itu dari sudut ganjaran pahalanya mengatasi kelebihan solat secara bersendirian, dan itu sudah sewajarnya, kerana solat berjemaah itu banyak kelebihan-kelebihan. Di samping kita dapat menghubungkan silaturahim, kita dapat bertemu dengan saudara-saudara Islam kita yang lain dan mengukuhkan tali persaudaraan, dan nusrah Allah Subhanahu wa taala beserta dengan jemaah. Maka kerana itu apabila diadakan majlis-majlis ilmu atau majlis zikir atau majlis-majlis maulid, meselawati ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpamanya, para malaikat juga akan turut menyertai majlis-majlis yang seumpama ini, yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan meselawati ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasnya dalam solat, kerana solat adalah sebaik-baik amal ibadah, atas umat manusia ni, atas hamba ni, maka kita mendirikan solat itu secara berjemaah tentunya akan meraih ganjaran pahala yang jauh lebih besar berbanding dengan solat secara bersendirian untuk solat-solat yang fardu.
Ya. Namun bagi solat-solat sunat, ya, solat sunat bukannya semuanya kita boleh buat secara berjemaah, ya, melainkan kalau ada solat yang berkait dengan waktu-waktu tertentu, solat hari raya, ya, atau solat gerhana, itu barulah kita solat berjemaah, ya. Tapi kalau solat-solat sunat ni selalunya kita lakukan sendirian, maka kita boleh panjangkan qiyamnya, ya. Kalau dalam solat berjemaah kita nak qiyam panjang-panjang pun tak boleh, ya. Apatah lagi kalau jadi imam, nanti kan memberatkan makmum, ya. Begitulah, kita nak rukuk lama-lama pun boleh, kita nak sujud lama-lama pun boleh, kita nak doa lebih-lebih pun boleh, nak baca Al-Quran panjang-panjang, surah yang panjang-panjang pun boleh. Jadi sembahyang sunat itu afdalnya kita lakukan di rumah, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran seperti mana seorang yang bersembahyang berjemaah di masjid dengan sembahyang tatawwu, sembahyang sunatnya di rumah itu, dia akan Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala solat berjemaah di masjid. Subhanallah. Ya, sabda Nabi SAW, kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang laki-laki seorang diri itu 25 darjah. Dan kelebihan sembahyang sunat pada rumah atas memperbuat akan dia pada masjid seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang orang munfarid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati, salat berjemaah, iaitu sembahyang berjemaah, tafdulu salatal fardhi, melebihi, ini lebih afdal, mengatasi kelebihan solat secara bersendirian. Solat al-fazi itu, bila fazi itu solat secara bersendirian. Bi 27 darajah, dengan ganjaran pahala 27 darjah. Ini solat berjemaah mengatasi ganjaran pahalanya secara solat bersendirian. Jadi ada hadis-hadis yang mengatakan 20 darjah, ada hadis yang mengatakan 25 darjah. Jadi ada hadis-hadis yang mengatakan 27 darjah. Jadi hadis-hadis ini meskipun bercanggahan antara satu sama lain, ya, namun secara ijmalnya dapatlah kita fahami bahawa solat berjemaah itu ganjaran pahalanya jauh melebihi, ya, daripada solat secara bersendirian, dengan lebih daripada 20 darjah tingkatan, ya. Dan sabda Nabi SAW, sembahyang berjemaah itu melebihi ia akan sembahyang orang munfarid dengan 27 darjah. Istimewa pula kalau kita sembahyang di Mekah, ya. Istimewa pula sembahyang di Mekah di dalam Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram dekat bazar-bazar tu tak ada ganjaran pahala begitu, ya. Tapi khasnya kalau kita sembahyang di dalam Masjidil Haram itu. Riwayat daripada Hasan Basri rahimahullahu taala, katanya satu sembahyang di Mekah digandakan dengan 100,000 sembahyang pada yang lain. Dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Ini bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Demikianlah tiap-tiap kebajikan digandakan dengan 100,000. Allahu Akbar. Ya? Jadi setiap ganjaran pahala amal ibadah tu akan digandakan, dilipat gandakan, bukan setakat 27 kali, bukan setakat 25 kali atau 20 kali, tetapi digandakan sebanyak 100,000 kali. Allahu Akbar. Ya? Kalau orang tu sembahyang, satu sembahyang ni diberi ganjaran pahala, ya, 100,000 sembahyang, ya. Begitu juga dengan setiap amalan-amalan kebajikan yang lain.
Ya, baik berpuasa ataupun dia bersedekah. Ya. Kalau 1 dirham dia bersedekah di sana, maka ganjaran pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan 100,000. Ya, seolah-olah dia memberi sedekah sebanyak 100,000 dirham. Begitulah juga dengan amalan-amalan kebajikan yang lain. Ya, kalau kita berselawat contohnya, kalau berselawat kita di sini kita berselawat bukan di Mekah ni. Ya. Kita di masjid kat Bandar Baru Bangi ni kita berselawat. Maka selawat kita tu diganjari dengan 10 kali ganda. Ya. Kalau di Mekah sana bayangkanlah kalau yang dah 10 tu digandakan pula lagi dengan 100,000 kali. Ya Allahu Akbar. Apatah lagi kalau kita berada di bulan Ramadan, digandakan pula setiap amalan sunat tu digandakan 70 kali ganda lagi. Allahu Akbar. Jadi begitulah bagi setiap amalan-amalan kebajikan yang lain. Begitu juga seperti bacaan Al-Quran. Ya, kalau 1 huruf kita baca dapat 10 hasanah kebaikan. Maka di sana, di Mekah, ya, kalau kita baca, tentunya akan dilipat gandakan lagi 100,000 kali ganda. Hasanah kebaikan bagi setiap 1 huruf yang kita baca. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1000,000. Kalau 1000,000 tu berapa pula tu? 1000 kali 1000 katakanlah. 1000 kali 1000 dah 1,000,000. Ya? Maka setiap amalan kebajikan tu digandakan dengan 1,000,000 kali ganda. Kebajikan pada yang lain, ya, berbanding dengan kita buat amal ibadah tu di tempat-tempat yang lain, khasnya di tempat kita sendiri. Sebab tu kita kalau ada peluang, ya, ada kemampuan, ada keupayaan, ya, kita pergilah ke Mekah, ya, untuk menunaikan haji dan umrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus salawati 'inda Allah ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih afdal segala sembahyang pada Allah Ta'ala itu sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Sabda Nabi SAW, afdalus salawati 'inda Allah Ta'ala. Ini seafdal-afdal solat daripada seluruh solat-solat yang Allah Ta'ala telah fardukan ke atas seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini, di sisi Allah Ta'ala adalah solat apa? Salatus subhi, solat fardu subuh. Bila? Hari apa? Yaumal jumu'ati. Bila yaumal jumu'ati? Yaumul jumu'ati ni esoklah, malam pagi esok. Pagi esok ni kita dah malam Jumaat dah ni. Pagi esok insya-Allah kita azam insya-Allah bangun solat subuh berjemaah. Ya, fi jama'atin, dalam hal keadaan kita solat tu secara berjemaah. Jangan sembahyang seorang-seorang, ya. Yaumul jumu'ati fi jama'atin, pada hari Jumaat sembahyang subuh secara berjemaah. Biasanya imam akan bacakan surah As-Sajdah, ya, dan surah Al-Insan. Dan sabda Nabi SAW, yang terlebih afdal segala sembahyang pada Allah Ta'ala itu sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Maka yang terlebih muakkad berjemaah lain daripada jemaah subuh. Ini menurut turutan afdaliyatnya, keutamaan, kelebihannya, selepas sembahyang subuh hari Jumaat tu sembahyang apa yang afdal, ya, maka dinyatakan di sini muakkad berjemaah lain daripada jemaah subuh. Jemaah kemudian subuh. Jadi selain daripada sembahyang subuh itu, sembahyang jemaah-jemaah yang lain daripada sembahyang subuh itu. Ini sembahyang yang paling Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran pahala yang besar. Afdal di sisi Allah Ta'ala tu, di pagi Jumaat tu sembahyang subuh berjemaah. Selepas solat subuh jemaah tu, solat apa yang afdal di sisi Allah Ta'ala pada hari Jumaat tu? Ya, selain daripada solat Jumaat. Solat Jumaat tu dah waktu zuhur lah, ya. Maka kemudian Isya, ini solat malam Isya. Kemudian selepas solat Isya, yang manakah yang afdal menurut turutan keutamaan, kelebihan? Kemudiannya
Selepas solat Isyak adalah solat Asar, kemudiannya Zuhur, kemudian Maghrib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang bersolat. Solat apa? Solat subhi, solat subuh, itu solat fajar. Fil jama'ati, dalam berjemaah. Kemudian summa jalasa, kemudian dia duduk. Ini setelah selesai melaksanakan solat subuh berjemaah tu, dia duduk berzikir. Summa jalasa yazkurullaha, dia berzikir. Ini selepas solat subuh tu dia berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya, sama ada dengan takbir, tahmid, tasbih, tahlil atau selawat atau istighfar, ataupun dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran itu pun zikir juga. Ya. Summa jalasa yazkurullaha, kemudian dia duduk selepas solat subuh itu berzikir kepada Allah sampai bila? Hatta tatlu'a syamsu, sehinggalah terbitnya matahari. Jangan sampai terbenam matahari tak habis-habis lagi. Kan orang rumah panggil, abang bila nak balik? Kana lahu sitrun, maka adalah baginya sitrun. Sitrun tu apa? Tutupan, ini dinding. Ya. Minan nar, tutupan daripada dibaham oleh api neraka. Wa bari'u minan nar, dan lepas ia daripada api neraka. Ya. Man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh berjemaah kemudian duduk menyebut akan Allah Ta'ala, tak semestinya sebut yazkurullah tu disebut zikir Allah, Allah, Allah aja. Ya, apa-apa saja zikir-zikir, ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, semuanya disunatkan untuk kita berzikir. Jadi ada yang kata, setengah-setengah golongan kata tak ada zikir lepas sembahyang, ya. Maka ini ada mengatakan lepas sembahyang subuh tu berjemaah tu duduk berzikir. Ya, tak kira lah bersama imam tu, kalau imam balik dulu ke kita teruslah berzikir. Sehingga bila? Hatta tatlu'a asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Waktu biasanya waktu syuruk. Ya? Atau bila selepas 15 minit waktu syuruk tu boleh kita sembahyang isyraq pula. Ya? Kana lahu sitrun minan nar, maka dapatlah pemeliharaan, ya, dinding, adalah baginya dinding daripada api neraka, iaitu pelindung untuk dia daripada kena ancaman api neraka dan lepas dia daripada neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, salatnya seseorang lelaki, fi jama'atin, di dalam jemaah. Jadi jemaah ni berapa orang? Jemaah ni sekurang-kurangnya 2 orang lah. Ya. Kalau seorang tu dia tak kata jemaah dah. Ya. Sekurang-kurangnya 2 orang. Ya, kalau tak dapat jemaah yang besar, ya, boleh kita bentuk jemaah yang kecil. Ya. Kerana fadilat mendirikan solat secara berjemaah khasnya solat yang fardu, ya. Dan sabda Nabi SAW, sembahyang seorang laki-laki di dalam jemaah lebih ia atas sembahyangnya seorang diri. Ya. Kadang-kadang kita singgah RNR, kadang-kadang kita pergi mall, pergi pasar raya, ya. Kita masuk waktu kita solat dekat surau yang disediakan tu, ya. Seharusnya kita ajak, ya, siapa-siapa yang nak sembahyang tu kita ajakkan supaya sembahyang berjemaah. Sebab kadang-kadang bila saya kadang-kadang pergi kat pasar raya,
ya, ataupun RNR. Kebanyakan orang ni dia orang sembahyang sendiri-sendiri, masing-masing buat hal sendiri, ya. Mungkin dia orang nak cepat ke apa ke, wallahu alam, ataupun dia orang tak tahu kaifiat nak masbuk ke apa ke, wallahu alam, ya. Tapi seharusnya kalau kita dakwah lah, ajaklah, jom kita sembahyang Jumaat, tak Jumaat. Kalau tengok dia tengah ambil wuduk ke, kita ajak sekali dia nak Jumaat tu, mari kita Jumaat. Kita pun dapat pahala solat dia pun kita dapat, ya. Jadi itu keadaan dia. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu. Solat seorang lelaki di dalam berjemaah lebih ia atas sembahyang seorang diri. Dengan berapa banyak darjah? 25 darjah. Dengan 25 darjah atas sembahyang di dalam negeri. Ini kalau kita berada dalam tempat kita, ya, sebagai muqim. فإذا صلاها بعرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. Jikalau dia dalam hal keadaan keluar negeri, ini dalam hal keadaan musafir ataupun sampai di gurun pasir ke ataupun hutan belantara ke, ya, dengan bekalan air yang sedikit, ya, ini dengan apa, ada berbagai-bagai kesusahan, ya, musyaqqah. فإذا صلاها بعرض فلات فأتم وضوءها, maka apabila sembahyang akan dia dengan berjemaah di dalam musafir, yakni bi'ardin falatin, maksudnya di muka bumi tempat yang, ya, mungkin gurun pasir ataupun belantara, ya, maka fa'atamma wudu'aha, dia sempurnakan juga wuduknya, walaupun dalam hal keadaan sukar, dalam keadaan musafir, kadang-kadang nak cari air pun payah, ya. Kalau ada air pun, air botol dalam mineral tu 1,5 liter tu, ya, nak kena simpan sikit untuk minum pula, ya. Jadi dalam keadaan yang susah payah itu disempurnakan juga wuduknya, fa atamma wudu'aha wa ruku'aha. Jadi dalam solatnya itu disempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya pun disempurnakannya. Macam dia sembahyang kat dalam negeri dia lah, waktu dia sebagai muqim, ya. Maka balaghat salatuhu 50 darajatan, sampailah dia ke darjat ganjaran pahala 50 darjah. Allah, kalau sembahyang berjemaah dalam negeri saja pun dapat 27, ya. Ada hadis kata sampai 29 pun ada, ya. Tapi kalau dalam keadaan kita musafir, ya, kita sembahyang, ya, dengan sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala 50 darjah. Maka apabila sembahyang akan dia dengan berjemaah di dalam musafir, ini bi'ardin falatin tu dimaksudkan dia di dalam dia bermusafiran, ya. Maka menyempurna ia akan wuduknya, maka dia menyempurnakan ia akan wuduknya dan rukuknya dan sujudnya, yakni dengan sempurna segala syaratnya dan segala rukunnya, ya, tak dikuranginya, ya. Apatah lagi kalau ada sunat-sunatnya pun disempurnakannya, maka sampailah sembahyangnya akan 50 darjah. Jadi Allah Ta'ala berikan jauh kali berlipat kali ganda berbanding kalau dia sembahyang seorang diri, ya. Jadi fa iza sallaha bi ardin falati, jadi walaupun di dalam keadaan musafir tu dia usaha juga untuk solat berjemaah dengan disempurnakan wuduknya dan segala rukun-rukun sembahyangnya dan syarat-syaratnya, maka ganjaran pahala 50 darjah, ya. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan. Ini sabda Nabi SAW, faiza, ini apabila seorang tu sembahyang dalam keadaan dia musafir dengan disempurnakan segala rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, dengan berjemaah, secara berjemaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala 50 darjah. Kenapa? Meskipun dia sebagai musafir, ya, tidak dituntut untuknya solat berjemaah, jadi tidak muakkad ke atasnya, ya. Tapi disebabkan amalannya tersebut, dia beramal dengan yang azimah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang lebih, ya.
beramal dengan azimah itu lebih besar daripada beramal dengan rukhsah. Ya. Jadi kerana tiada muakkad berjemaah pada hak orang musafir kerana musyaqqahnya. Ini sebagai musafir tu banyak rukhsah-rukhsah yang diberikan. Ya. Boleh dikasarkan sembahyang, boleh sembahyang secara berseorangan, tidak diberatkan ke atasnya. Namun apabila dalam keadaan musafir juga kita berusaha menyempurnakan amalan ibadah kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran pahala yang lebih besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adraka al-jama'ata 40 yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata, barang siapa yang dapat berjemaah, ini solat berjemaah, ya, 40 yauman, selama 40 hari, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan untuknya, disuratkan Allah Ta'ala baginya bara'atan minan nar, kelepasan daripada api neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan kelepasan daripada sifat nifaq. Sifat nifaq tu apa? Sifat kemunafikan, yang berpura-pura dalam keislaman. Jadi ini hadis menyatakan tentang kelebihan berjemaah, khasnya solat berjemaah, ya, selama 40 hari tanpa ketinggalan satu hari pun, yakni berterusan 40 hari bersolat berjemaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran dua perkara. Yang pertama, keselamatan daripada api neraka, dan yang keduanya, keselamatan daripada sifat kemunafikan. Ya. Kerana itu para masyaikh, ya, khasnya ahli-ahli sufi, ahli tarikat, ya, ahli tasawuf, mereka menjadikan 40 hari itu sebagai suatu tempoh penyucian jiwa, jadi pembersihan hati, ataupun nak melatih jiwa itu supaya dapat istiqamah dalam beramal ibadah. Jadi tempoh 40 hari itu dia adalah satu tempoh yang khas, ya. Kerana 40 hari itu mempunyai banyak kesan jikalau kita lakukan sesuatu amalan itu dengan istiqamah, ya. Sebagaimana dengan setitis air mani itu apabila tumpah ke dalam rahim wanita itu, dalam tempoh 40 hari itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh tukar hal keadaan dari setitis air mani itu, boleh tukar menjadi darah. Kemudian daripada situ pula 40 hari tukar pula dari darah jadi daging. Kemudian lepas 40 hari pula Allah Ta'ala daripada daging itu tumbuh pula tulang. Jadi demikianlah apabila seseorang tu beramal ibadah untuk tempoh-tempoh yang tertentu, ya, khasnya 40 hari itu pasti akan berlaku perubahan pada rohaniah ataupun pada jiwa atau pribadi seseorang. Akhirnya tu kalau kita tengok jemaah ini, jemaah tarikat, kalau apa, tarikat Qadiriyah atau tarikat Chishtiah, mereka biasa beramal dengan amalan beruzlah selama 40 hari, berkhalwat selama 40 hari, atau dinamakan sebagai cillah, ya. Cillah tu daripada kalimah mana? 40 hari, ya. Begitu juga kalau kita tengok apa jemaah apa ni usaha dakwah dan tabligh, mereka keluar 40 hari, ya. Bukan kata tak ada nas, bukan kata tak ada dalil, bukan kata tak ada sumber sandarkan kepada hadis, ya. Ini kita tengok, barang siapa yang bersolat berjemaah, yang dapat memperolehi solat berjemaah selama 40 hari. Maksudnya dalam 40 hari itu dipeliharanya solat berjemaah itu dengan sebaik-baiknya, dengan takbir yang pertama bersama imam, bukan dengan keadaan secara masbuk, masuk rakaat ketiga, masuk rakaat kedua, ataupun last-last dekat tahiyat akhir baru nak masuk. Macam tu kuranglah dia punya fadilat dia, ya. Tapi kalau siapa yang dapat berjemaah dengan sempurna,
Ya, kerana dalam hadis yang lain pada setengah riwayat, barang siapa sembahyang 40 hari di dalam berjemaah, mendapat ia akan takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram serta imam, maka disurat baginya dua kelepasan. Dua kelepasan yang dinyatakan tadi itu daripada neraka dan kelepasan daripada nifaq. Ya. Itu kelebihan bila kita dapat beramal dengan istiqamah. Kalau kita tak ikut tarekat ke, tak ikut ahli tasawuf ke, tak ikut jemaah dakwah tabligh ke, boleh ke ustaz nak buat 40 hari? Boleh, ustaz, tak boleh pula. Kalau rumah dekat dengan masjid, bila azan tu terus segera pergi masjid, kejar solat berjemaah tu dengan takbir yang pertama bersama imam. Nak lagi elok duduk dalam saf yang pertama tu. Ya, tapi itulah kena istiqamah selama 40 hari secara berturut-turut, ya. Barulah kita akan mendapat ganjaran sebagaimana yang dijanjikan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga apa yang baik ni daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik tu, yang salah tu, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ya. Semoga apa yang kita dengar ni dapatlah kita ambil manfaat, segala kebaikan-kebaikan, nasihat dan hadis-hadis Nabi SAW ni dapat kita jadikan petunjuk, ya, hidayat untuk kita dakwahkan diri kita, ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الاولياء وادخلنا الجنة مع الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.